Kita, okey. Opini. Saya dengar suara saya balik tu. Okey, dah tak Betul. dengar dah. Dah tak dengar dah. Okey, so hari ni kita nak sambung pelajaran kita. Setelah hari tu kita dah putuskan untuk belajar daripada asas dulu sikit. Lepas tu kita baca Quran. Ni saya dengar balik ni saya punya suara ni. Daripada mikrofon, daripada mic siapa? Halo? Okey. Halo. Ayo. Okey dah, tak dengar dah suara saya. Tadi dengar. Sama ni tu dia keras pasal apa tak tahu. Ustaz dapat video dia keras ke video dia bergerak? Kejap keras, kejap gerak. Tu gerak. Abu macam kat Beirut ni. Peace for Beirut. Okey. Allah Kita ada masa, kita kan pendekkan kita punya cerita kan. So kita terus belajar. Boleh. Nanti kita off nanti baru kita sembang. Oh betul lah. Oh ni. Okey. Ni budak nakal dah zaman ni. Okey. Kacau. So kita nak belajar yang pertama malam ni, terus je kita pergi ni. Saya terus share screen lah ya. Ya. Tafadhol. Kita nak belajar share screen. One participant can share the time. Okay. Baik. Yang ni ke? Sekejap. Alifun. Apa yang nampak? Nampak yang mana satu? Alifun. Okey, betul lah tu. Mana ada bunyi alifun? So ni ini sekadar untuk mengenal sahaja dahulu ataupun memang dah kenal pun. Saya pun dulu boleh kata macam ni lah. Kita tak tahu sebenar-benarnya apa ke benda nama-nama huruf Al-Quran ni sebenarnya. Huruf-huruf hijaiyah ni lah. Nama-nama huruf Al-Quran ni. Kita dulu kalau orang Terengganu, saya orang Terengganu dulu, kita belajar alif, beta, se, jing, ha, kha. Okey? Macam tu kan? Okay, kalau orang Kelantan mungkin dia sebut lain pula. Dia mungkin sebut alif, ba, ta, sa ke apa ke kan? Kalau Sabah lain pula bunyi dia. So, ni kita nak sebut secara lalu dahulu nama-nama huruf ni. Okey? Nama-nama huruf ni pun setelah lama baru betul-betul nak sebut. Okey? So, ni saya nak gunakan annotate sikit. Okey. So, nama-nama ni, inilah nama dia. Nombor satu ni. Nombor satu ni. Kan? So, huruf dia macam ni. So, nama dia sebenarnya ejaan macam ni. So, lebih kurang. Okey, ni tanda lebih kurang ni. Bukan sama Okey, lebih bukan sama dengan Bukan sama dengan. Kalau sama dengan dia tak betul tulis Melayu tu. Tulis Melayu tu dia lain sikit bunyinya. Okay. Alif. So, alif. So, alif. Ni kita sekali lalu saja. Nanti bila kita pergi kepada yang betul-betul yang berbaris tu baru kita sebut dengan betul lah. Okay. So, ni nama dia sebenarnya alif. Bukan A. Bukan alif. Bukan alif. Ataupun bukan alif. Ataupun alif. Alif. Bukan juga. Alif. Bukan A. Okay. Alif. Alif. Okay. Ataupun kalau kita tak matikan di hujungnya tu, dia kita panggil alifun. Alifun. Okay. Sekadar untuk tahu dahulu, anda ikut je lah apa yang saya sebut ni. Okay, kita sebut sekali lalu ni. Okay, yang ni nama dia, nampak tak saya punya mouse ni? Nampak. Nampak kan? So, ni nama dia alif. Sebut. Alif. Bukan A. Alif. Okay, alif. Okay. Alif. Ataupun alifun. Alifun. Okay, yang ni
Ba. 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 Okey. Baun. Baun. Okey, itu nama sebenar dia. But kita tak boleh sebut ba. Ada juga biasa bacakan alif, ba, ta, sa, jim. Kan? Macam tu aja ajaran. Okey, itu pun kalau sebenar-benarnya dia kena sebut ba sebab dia ada mat ni kalau ikutnya. Dia ada mat ni untuk panjangkan. Ba ataupun baun. Baun. Ya, okey. Okey, sama ni sebut sekali Baun. Baun. Ataupun ba. Ba. Okey, yang ni huruf nombor 3 ni Ta. Ta. Taun. Taun. Ni kita sekali lalu je. Tak apa dia sebut taun pun tak apa. Nanti kita nak tahu je dulu. Ini saun. Taun. Bukan on. Un. Taun. Ya. Ataupun Saun. Ini baru tahu pertama kali ke ataupun dah pernah tahu macam ni sebut huruf yang sebenar? Ada pernah sekali dengar dulu. Kat Tapi mana? bila masuk kelas ni rasa macam geng-geng Piramli belajar pula Okey, saya pun baru wow mim nun sarkas tu. Sebanyak-banyak guru saya belajar dekat Malaysia ni pun tak seperti mana yang diajarkan yang ini. Itu pun dah talaki yang kedua untuk sanak kedua. Betul. Ni sebutan yang benar lah. Saun ataupun sa. Okay. Ni kita pergi cepat-cepat. Lain kali kita sebut lagi. Ni jim. Jim. Jimun. Jimun. Ha. Haun. Haun. Pastikan kena buat pedas tu. Haun. Haun. Okey. Lepas tu dah ha tadi. Okey. Kha. Okay. Khaun. Ni dal. Dalun. Kan dalun sebenarnya. Dalun. Okey. Zalun. Ni ra. Raun. Raun Ni zai. Zayun. Tahu. Zayun. Sin. Sinun. Kadang-kadang orang tutup mulut kan sebut sin. Alah lah sin. Okey. Shin. Shinun. Okay. Sad. Kena ada qalqalah tu. Sad. Ataupun sadun. Okey. Satu. Satu ada dad. Dadun. Ta. Taun. Ni za. Zaun. Okey. Ain. Ainun. Ghain. Ghainun. Fa. Faun. Qaf. Qafun. Kaf. Kafun. Lam. Lamun. Mim.
Main. Mimun. Mimun. Ya, M-U-N belakang dia. Ya, mimum. Yang untuk mulut. Mim. Nun. Nun. Nunun. Nunun. Waw. Waw. Wawun. Wawun. Ha. Ha. Haun. 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 Hamzah. Hamzah. Hamzatun. Hamzah. Hamzatun. Bukan tun. Tun. Oh, Hamzatun. Ya. Ya. Yaun. Yaun. Okey, tu kita belajar sekali lalu je nama-nama huruf. Okey, itulah nama-nama huruf yang sebenarnya yang selama ni mungkin kita sebut dia dengan cara yang kurang tepat lah. Biasanya. Kan? Kita sebut itulah macam kalau kita orang Terengganu, alif beta se jing ha ho. Kalau orang Kelantan, alif ba ta sa. Kalau orang Kedah, saya tak tahu macam mana. Okey, tu tadi tu adalah sebutan yang sebenar. Tak tahulah, takut ada penonton ni lebih tahu, mungkin boleh komen kat bawah tu kan. Okey, yang mana pernah belajar macam mana, ataupun boleh juga komen selama ni tahu tak sebutan tu adalah sebutan yang sebenar ke, ataupun macam mana tak pernah tahu ke. Bagus juga. Sebab saya pun tahu dah setelah beberapa orang guru. Yang selama-lama ni hanya sebut macam itulah. Tiada orang kata mana, tak ada kata yang diputuskan yang sebenar-benarnya. Okey. Macam kita tahu macam tu, kita anggap kita tahulah. Senang cerita. Padahal sebenarnya kita tak tahu. Kita tak tahu sebenarnya kita ni tak tahu. Kita anggap kita ni dah tahu. Macam itulah. Biasanya macam itulah kita ni, bukan kata orang lain, saya pun lah kan, kita anggap kita dulu dah belajar, dah boleh baca pun, dah tahu lah, tapi sebenarnya yang sebenar-benarnya kita tak tahu. Sebab tu kadang-kadang orang sebut mim kan, mimum, tutup mulut juga, mimum, padahal mimun, n kan. Okey. So ada apa nak tanya bahagian tu? Sebelum nama kita saya lanjut. lain, Nama awak ni Irene Halimi, Dr. Image. Allahu Akbar. Okey, boleh kita lanjut? Boleh Ustaz. Boleh. Saya tak nampak muka orang ni. Kenapa saya tak nampak semua muka yang ni? Nampak 3 asal nampak sikit. Memang ada 3 orang ni pun Ustaz. Yelah, tapi dekat video live ni nampak muka saya seorang. Tak boleh nampak 3. Dia kalau keluar saya nanti Ustaz tenggelam. Okey, ni kita nak cerita berkenaan dengan macam mana kita nak sebut dengan betul sebutan huruf-huruf ni. Ini sama jugalah macam saya kata tadi. Kita anggap kadang kita dah tahu. Sama juga saya dulu. Kan? Padahal kita sebut dengan A yang tak tepat lah. Abata baca. Allazina amanu. Bukan macam tu. Tapi dari segi dari segi makna mungkin tak salah lah kalau baca dengan betul. Tapi alangkah eloknya dia baca tu dengan lahjah yang betul lah. Allazina amanu. Kan? Bukan allazina amanu. Tapi nak mengubah ni dia bukannya suatu benda yang boleh terjadi dengan mudah, dengan senang. Melainkan dengan latihan satu persatu dan tahu macam mana nak buat dia. Okey. Jadi ni kita nak cerita dulu sikit berkenaan dengan baris fathah ataupun baris atas. Okey, kalau kita cerita baris atas, kalau orang Melayu kita biasa lah, kan? Ataupun sama lah, saya sama-sama dulu. Kita kata ada baris di atas huruf, betul tak? Betul? Respons sikit
Ada baris di atas huruf. Jadi bila ada baris di atas huruf, dia tidak memberikan makna yang lebih dalam. Betul tak? Tidak memberikan makna yang lebih dalam berkenaan dengan baris tu. Baris di atas. Baris di atas. Translation kita baris di atas. Tapi dia sebenarnya fathah. Fathah tu sebenarnya translation dia bukanlah baris atas. Kalau ikut sebenarnya dia adalah fathah tu adalah buka. Nganga. Okey. Fatihah adalah surah pembuka. Betul tak? Jadi kita tahu buka. Bila fathah itu bermaksud buka, dia memberi makna yang lebih dalam kepada baris tu. Baris yang di atas tu, baris fathah tu. Iaitu setiap kali kita nak menyebut huruf yang berbaris fathah, mulut kita hendaklah dibuka. Kita tak boleh sebut macam ni. Abata. Tak buka. Abata. Kan? Jangan kacau. Bis. Okay. Abata. Maksudnya mulut tak buka. Mulut tak buka maksudnya dia tak akan mencapailah bunyi yang sebenar yang kita nak tu. Okay. Dan cara kita nak buka mulut pula, kalau mengikut guru saya, dia seumpama dua jari yang bertindam macam ni. Boleh masuk. Oh, dia bukan macam ni Ustaz Itu lain macam. Itu lain macam. Jadi bunyi buka kadar tu. Tak adalah buka sangat. Kadar dia lah kadar. Kadar dia dua jari tindam. Okey. Lagi satu, semasa kita menyebut bunyi A tu, lidah kita kena rata. Okey, sekarang ni kita orang Melayu kita ni, kita biasa bercakap ni macam saya bercakap sekarang ni, lidah kita dia tend to kebiasaannya adalah sedikit melengkung macam tu. Sebenarnya. Boleh biasa lah kalau orang bercakap, kita bercakap ni, lidah kita rest dia lebih kurang macam gini. Jadi bila kita bercakap, suara kita tu dia separuh masuk dalam, separuh keluar. Faham tak? Kan? Bila lidah macam tu, dia akan menendam masuk dalam, akan keluar. Kan orang Arab cakap kan, bila kita dengar dia cakap tu kan, dia cakap lepas kan. So orang Melayu kita ada juga orang yang cakap lepas tapi tak ramai. Orang yang cakap lepas tu suara dia kan nyaring, jauh dengar. Betul tak? So untuk dapatkan benda tu sebenarnya lidah kita tu kena kita bentukkan dia kena rata macam kita sebut huruf tu. Contohnya kalau gigi kita kat sini kan, lidah kita kena rata. Tak boleh macam tu. Okey, masa mula-mula kita buat, kita akan rasa lidah kita macam melengkung ke atas. Okey, kalau senang nak tiru benda ni, macam cerita, kalau kita tengok cerita P. Ramlee lama tu, kan disebut ana. Kan kita rasa lidah kita tu macam sikit. Ana. Lidah kita rasa straight sikit kan? Ana, anta. Ana, enta. Ta tu tak jadi. Na tu okey. Tapi kalau P. Ramlee, Abdul lah. Cik Abdul. Okey, jadi lidah kita kena rata. Mulut buka, lidah rata. Untuk sebut baris fathah ni. Lepas tu, kita ada satu lagi. Okey, bila kita sebut orang Melayu kita sebut tegak macam ni, kita akan sebut dia A. Betul tak? Ni penting nak sebut. Bukan A. Satu lagi, kalau kita sebut yang condong macam ni, contohnya, kita sebut I, huruf A. A kan? So, dia ni, macam kita nak sebut baris fathah untuk huruf bunyi Arab ni, dia macam di antara tau. Di antara A dengan A. Dia macam A. Tengah-tengah lah. Lebih kurang macam tu. Okey. Mulut buka, lidah rata,
Bunyi dia a. Cuba sebut. A. 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 Ha. A. Jadi lain macam kan? Untuk dapatkan permulaan ni memang lain macam bunyi dia. Tapi bila dah biasa nanti dia insya-Allah dia okey. Bismillah. Tak senanglah sebenarnya nak membentuk sebutan sebenarnya. Okey. Yang ni kita nak bentuk sebutan ni, permulaan ni. Okey. Okey? Boleh? Cuba sekali lagi. Sebut a. A. Okey. Dia tapi kita jangan dia jadi lanjut itu. A. A. Okey, satu lagi perkara yang untuk memudahkan kita orang Melayu ni, kita biasa menyebut ataupun kita boleh nak sebut la. 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 Okey kan? Bahasa Arabnya dia tidak kan? Bukan kan? Tu la. La. Macam tu. Tu bagus tu. Jadi bila kita ambil la tu sebagai rujukan untuk mudah, jadi la. La. Macam tu. La. Okey, macam tu. Okey. So pastikan lidah kita rata bila menyebut huruf baris atas, mulut buka. Jadi la. 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 Ya. Okey, kita sekali lalu je ni tu Okey. Jadi dekat sini kita cuba latih dulu sikit ni. Okey. Laba. 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 Okey. Salman ni tu kurang sikit. Laba. Laba. Okey. Kita ambil anggar-anggar dah boleh tu. Okey dulu. Jadi kita cuba buat dia punya. Okey ni. Boleh ikut tak? Boleh. Rasa macam mana? Okey, dah makan coklat minda. Tak rasa dia macam mana bila sebut macam tu? Lain macam ke ataupun berdebar? Okey. Rasa pernah sebut macam tu tak? Selalu baca je, tak sebut ni. Ada tak pernah sebut macam tu tak dalam baca ngaji Quran? Ataupun ni lah kali pertama sebut macam tu? Ni kali pertama belajar sebut ni. Ini kali pertama lah saya belajar secara rasmi macam ni. Selalu belajar Quran kan. Dulu belajar apa macam mana? Baca. Ni tu. Baca. Baca kat mana dah? Betul. Okey. Okey, ni sebenarnya. Ingat tu, jangan lupa. Yang pertama sekali kita kena buka mulut untuk baris fathah, lepas tu lidah mesti kena rata dan bunyi dia di antara a dengan tu bunyi a. Tu. So kalau untuk rujuk gunakan la sebagai rujukan untuk mudah. La. Okey, sebab kita orang Melayu kita biasa kita dapat yang la tu untuk sebut dengan baik. La. Okey. Kita cuba ni ikut la tu hang kaum Melayu mana tu? Okey, jadi kita ini sebenarnya bila sudah pengajian ni kena buat latihan. Okey. So ini kita tunjuklah sikit kan. Nanti balik kena buatlah latihan ni. Okey, contohnya latihan pemukaan satu ni. Kita ambil la. Okey. Lepas tu kita buat laba. Okey. Okey. Baba. Aba. Ba'a. Aba. Terus. Ababa. Okey, sekali lagi Abu. Lain bunyi dia tu.
Ababa. Bagus. Macam tu tu. betul. Okey. Aba'a. Aba'a. Bagus. Ba'aba. Ba'aba. Abang. A tu bunyi dia lain macam. Tukar. Cuba sekali lagi. Ba'aba. Ha. Ah. Sama Abu ni, bini cuba. lambai tu. Ba. Okey. Pandai macam Arab sebiji. Pandai. Okey, apa saya nak tahu juga feeling dia macam mana sebut macam tu. Saya suspect Abu bini dia duduk lambai. Orang rumah kau mesti sebelah tu kalau dengar dia kau sebut ni, abang ni lain macam sebut bunyi. Ha. Okey, ini pesanan ni pun penting juga. Iaitu kadang-kadang bila kita nak sebut macam ni, orang belajar lah, setakat yang saya mengikut belajar ni, kadang kita macam reject diri kita sendiri tau. Kita rasa, alah macam mengada-ngadanya nak sebut macam tu. Betul tak? Dah dia punya macam bodoh-bodoh macam tu Macam tu. Ada orang, dia feeling macam masing lah. Macam zaman ni mungkin rasa macam, alah bodoh-bodoh je ni. Macam kita sebab Abu dulu. WhatsApp saya ni, Ustaz. Dia kata macam bodoh-bodoh yang kau ni. Saya dulu, dia macam gini tau. Dia macam, saya dulu orang Kemaman. Okay. Lepas tu pergi sekolah kat Kuantan. Kat Kuantan tu maksudnya ramailah orang-orang luar kan. Sekolah teknik. Jadi, kan kawan kita kan, kawan yang sekolah sama kita tu, Kemaman tu ada juga situ. Dalam kumpulan tu. Bila kita nak cakap luar, nak cakap, awak nak pergi ke mana tu? Kita kan rasa macam malu kat diri kita sendiri kan. Macam jam Macam jam. So, sebenarnya kena orang, siapa dia yang menonton ni, sebenarnya anda pun mungkin rasa macam tu. Jadi benda tu dulu kena buang. Saya dari dulu sampai sekarang, saya tak pernah cakap KL. Saya tutuh je cakap Kedah. Sekarang ni, sebab bila nak cakap luar tu rasa macam, apa aku ni kan? Rasa macam tu. Tak, saya bubuh je. Aduh. Jadi, sekarang ni untuk baca Quran, kita kena ubah kepada sebutan ni. Jadi tak boleh rasa reject ke diri, tak boleh. Dia kena buat juga. Jadi untuk melancarkan sebutan ni memang kena latih lah. Okay. So kita pergi latihan sikit lagi, lepas tu baru kita buat bacaan. Okay. Mana Abu? Ada. Ada lah, ada. Abu bini lambai. So Abu rasa macam mana Abu? Sebelum kita pergi ke latihan selanjutnya. Rasa boleh jadi Arab dalam 2 bulan ni. Walaupun kita baru belajar sikit, nanti kita akan ubahkan dalam bacaan kita. Sebab kat sini penting. Sebab sini adalah, walaupun dia nampak macam gini, dia penting untuk kita latih, untuk kita ubah. Sebab kita nak dapatkan kelancaran dalam sebutan. Yang tu yang penting. Bukan kita tak tahu. Apa ni belajar Abatar ni? Kan? Apa? Semua orang tahu. Contoh lah. Tapi kita sebut macam kita sebut biasa lah. Sekarang ni kita nak sebut dengan lahjah Arab kalau boleh dan lancar. Okey, kita nak bergerak sikit. Awak dah cerita dah pengalaman macam mana. Okey. Ni kita nak sebut bunyi ta. Ta. Okey. So ta ni itulah, kalau dari segi ilustrasi orang engineering ni macam itulah yang telah disemak oleh KDM ni. Dia kata hujung lidah berada di hujung gigi hadapan. Ta. Okey, lepas kita sebut huruf ta tu, lidah kita sama lah, rata lah. Rata dan buka mulut. Ta. La ta. Ta sama ni tu tak jadi. La ta. La. Okey, la ta.
Lata. Tu okey sikit. Baru bunyi Arab tadi bunyi okey. macam Syam. Lata. Lata. La tu kurang sikit. La. Lata. Lata. Okey. Abu sebut Bu. Lata. Okey. Kadang-kadang dia lari juga ni. Kadang-kadang dia apa ni? Lari dia Abu tu. punya mikrofon dengar kuat lah sekarang. Jelas dia firm. Saya Baru punya beli mikrofon punya kuat. Kuat-kuat. Tapi Abu punya macam baru beli kat KB semalam. Oh. Ni mikrofon aku nampak ni. Mana? Ada nampak ke? Jenama Oppo. Okey, kita tadi kita dah baca apa ni? Ta. Okey. Ta. Latihan pengukuhan 2 ni Okey, nanti kau orang kena lepas habis video ni nanti tengok balik video ni kena buat latihan tau. Sebab hari-hari berikutnya pastikan anda berubah. Di hujung nanti kita nak memang betul-betul harap baca best. Boleh? Boleh Ta. Ni nak Boleh. live ni kalau kau tak berubah malu kawan mengajar. Tak apa, Ustaz. Minggu depan kami pakai serban. Confirm berubah. Ustaz, Abu tanya ada tak slot iklan untuk dia? Apa tu? Kita kena ada ke slot ni macam mana orang nak Kalau nak dah belajar live, kan? Abu cakap tak ada ke slot iklan untuk dia? Nanti kita buat slot-slot. Marilah kita berniaga di Shopee. Okey, jom kita baca sikit ni. Latihan pengukuhan 2. Okey, laba. Kita ambil la sebagai rujukan untuk mudah. Laba. Laba. Abu kurang sikit penekanan huruf tu. Laba. Laba. Okey, lata. 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 Bukan la. La. Lata. Okey. La. Ingat buka mulut. Lepas tu kena lidah rata. Okey. Tata. Sekali lagi. Tata. Jangan buat lanjut. Tata. Tata. Okey, Abu. Tu tegak sangat. Jadi ta. Tata. Okey. Ingat ambil la. La taba. Bila ambil la sebagai rujukan, saya boleh dengar perbezaan bunyi dia. Lataba. Kan? Kalau tak ambil la sebagai rujukan tu, nanti sekejap-kejap lagi dia ke mana-mana dia pergi. Tak berapa nak tajam. Di samping kita nak dapatkan bunyi Arab tu, kita nak tajamkan sebutan tu. Macam mana nak tajamkan sebutan tu? Antaranya adalah, itulah lidah kita rata sebab suara kita akan terus keluar. Lidah rata, suara akan keluar terus habis. Kalau lidah kita orang Melayu ni bengkok, pemalu sikit, dia tendang sikit-sikit, keluar sikit. Okey. La ta'a. Okey. La ata. Okey, bagus. Abata. Okey. Ataba. Okey, Abu punya a tu tak jadi. Ataba. La a. Ataba. Sama ni. Mana dia lataba? Alah, sebut la ataba. Ataba. Ta'aba. Ba'ata. Okey. So sekarang kita belajar sampai setakat ni dulu. Nanti kita nak pergi ke Fatihah. Boleh? Kita cuba Boleh. gunakan
penggunaan sedikit yang awak dah tahu ni dalam bacaan Fatihah nanti. Okey. InsyaAllah. Kita tengok kita boleh dapat berapa ayat Fatihah ni. Kalau tak habis pun tak apa. Kalau habis pun bagus juga. Tengok. Okey. So setakat tu macam mana rasa-rasanya? Rasa janggal ke tak janggal? Bagus. Hari ni Fatihah tu saya ada belajar apa, dia tak terus, dia tak apa, tak baring, dia ikut contoh. Baru tahu Tapi hari ni kita ada sikit. itu dah terlebih tu. Tak, dia tak, saya orang duk cakap lah, iyalah, tapi dia ada dia gunanya macam tu. Dia Eh. kita jangan lebih. Tu abu betul. Dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang. Kan? Jadi sekarang ni anda dah tahu pesengan ni, jadi nanti kena latih. Okey. Oh, Fatihah betul. Abu yang ni favorite lah. Abu cakap kalau tiap-tiap minggu baca Fatihah, tak apa Ustaz? Jadi kita mata boleh baca. Kita belajar yang ni dulu, kita cuba betulkan mana yang boleh. Okey, yang pertama sekali kita nak sebut apa tu? Kita nak sebut isti'azah dululah. Isti'azah dulu. Betul ke? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Sebelum kita nak sebut yang ni, sebelum kita nak sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim ni, okey, tadi saya dah ceritakan pasal berkenaan baris fathah kan? So baris fathah ni adalah buka mulut. So sama juga bila kita sebut baris bawah. Baris bawah ni dia macam kita cakap tadi lah, dia tidak ada makna yang lebih selain kita faham bahawa ada baris di bawah huruf. Kan? Okey, so ni sama juga. Bila secara umum dia kita nak tahu dulu baris bawah ni adalah kasrah. Nama dia kasrah lah. So kasrah ni membawa maksud adalah macam sesuatu benda yang macam pecah ataupun menyebar, tersebar macam tu. So bila kita sebut huruf yang berbaris bawah ni, berbaris kasrah ni, mulut kita kena macam menyebar, tersebar. Ataupun boleh kata senang, senyum lah. Senyum ke tepi lah. Ni, di, ti, ki. Jadi kalau kita sebut bi saja, bi, ti, ki, dia tak tajam tau. Boleh dengar tak? Kalau kita sebut bi, ti, ki, li, dia tajam, betul tak? Walaupun benda tu sikit, dia akan memberi impact yang besar dalam keseluruhan bacaan kita. Jadi bila kita nak buat sesuatu pembacaan tu, kita kena buat benda tu. Dia tak boleh macam kita lalu macam tu je. Okey. Siapa dia tak dengar ni sebenarnya rugi ni. Pada kawan-kawan yang ada di Facebook Live, tolong share. Bagi ramai lagi dengar. Kan? Lepas ni pun kalau dengar, lepas ni kalau nak dengar, siapa dia yang dengar siaran tertunda ni pun boleh share. Ataupun boleh apa panggil? Orang boleh panggil watch party. Buat watch party. So lepas dia yang kawan-kawan di Facebook yang ada ikut live kita ni, mari kita kembangkan ilmu agama Islam ini, ilmu Al-Quran ini. Klik perkataan share, lepas share tulis done. Kan? Tapi kalau mereka share, nanti dia tahu lah, 2 ekor ni hangat terror. Dia ingatkan sama kita macam bincang-bincang je padahal. Tak. Dia kata lah, ingatkan terror. Si Abu sembang dekat Facebook, Salman sembang, rupanya mangkuk ayun 2 orang. Kami mangkuk ayun yang belajar. Belajar. Kami belajar. Baru nak belajar, tapi kami di dunia tambah tu. Irene Halimi, dia punya Facebook ad pun dah 40,000 sekali jalan. Waduh, itu kena ajar saya tu Fani tu. Ni Kan?
Okey. Oh sebelum ni aku pakai telefon lain. Oh okey aku faham. Pakai telefon lain, sebab itulah nama Irene ni. Okey dah. Aku Okey, main itu sakau berkenaan ni. dengan baris secara umum dulu, baris kasrah. So, jadi bila kita nak sebut huruf yang berbaris kasrah, mesti kita kena tajamkan sebutan dia. Ni, bi, ki. Begitu juga untuk baris hadapan ataupun dhammah. Okey, dhammah ni adalah muncung. Jadi nama-nama yang diberikan kepada baris-baris ni bukan sekadar nama sebenarnya. Jadi apa yang kita kena perbuat apabila menyebut huruf yang berbaris dengan nama ni. So dhammah ni muncung. Kalau muncung ni, kalau guru saya dia bacalah mantang-mantang ni kan. Saya mana nak ingat semua mantang-mantang tu kan. Macam ulama-ulama punya perbahasan lah. Dia kata muncung mulut adalah membawa sudut bibir ni, kalau nampak saya tunjuk sudut bibir ni ke tengah seboleh yang mungkin. So kita tak bolehlah baca macam bu, ku, ju. Ada orang baca macam tu je. Tapi dia tidak menyalahi dari segi makna Al-Quran tu. Cuma sebutan dia tu tidak tajam lah. Kalau kita sebut buku, dia tak tajam juga. Kalau kita sebut buku, dia tajam kan? Dia tajam. Jadi semua tadi tu dengan a, dengan mi, dengan bu. Jadi a, mi, bu baru boleh tajam sebutan tu. Baru betul. Bu. Bu. Ayah mengajar. Bu. Jadi sebenarnya bila kita membaca Quran, mulut kita akan bergerak-gerak daripada buka, muncung dan senyum itulah. Okey. Yang lain tu bukan kita kata salah dari segi makna bacaan, tak. Cuma dia tidak tajam dari segi sebutan. Sebab kalau kita ambil satu rujukan lah. Semua orang kata, boleh katakan semualah, satu dunia lah. Kalau orang merujuk kepada sebutan bacaan dengan makhraj yang paling baik adalah semua guru-guru Quran boleh kata akan merujuk kepada sebutan bacaan Khalil Khushairi. Okay? Syekh Khalil Khushairi. So, itulah sebutan yang orang kata sebutan dengan makhraj, dengan tajam, dengan padu sebutan tu. Jadi bila macam tu, inilah yang sebenar yang kita nak belajar. Tapi selepas tu kalau dah pandai, dah mahir, nak baca dengan irama ke, ikut sukalah. Tapi yang kita nak belajar sekarang ni sebutan yang bagus lah. Okey, so sekarang nak mulakan sebutan. Tak tahu banyak mana kita boleh baca ayat berapa ayat malam ni. So, kena buka mulut lah. Okey. A'udzu sama lah hujung mulut kan. A'udzu billahi minasy La tu ingat buka mulut. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Okey. Syaitan tu Salman ni buat contoh yang salah lah. Sebab dia muncung mulut. Patutnya dia huruf ta tu kan buka mulut kan. Baris fathah. Syaitan. Bukan. Tu muncung mulut juga. Ta. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Lepas tu dia kalau kita belajar sikit situ, terus masuk ke sini, kalau kawan-kawan sangat sukar. Facebook Ustaz kan?
Kawan-kawan Facebook Ustaz mesti kata, dua orang ni mu'alaf ni. Aku tengah minum ayam semua ni. Kalau boleh nampak muka saya. Okey, adalah buka mulut. Adalah muncul mulut. Zu muncul mulut juga. B betul-betul B, jangan bear ke apa tadi? B. B tu bila buka mulut bila okey, tarik mulut balik. He me na buka mulut lah. Nasha. Sya jangan muncul mulut. Jangan sama ni jangan muncul mulut. Bukan, muncul mulut. Minasya. Jangan muncul mulut. Sya tu dia buka mulut. Sya. Minasya. Cuba Semani buat. Minasya, buka mulut. Minasya. Okey, macam tu. Jangan muncul mulut Minasya. Tu muncul sikit tu. Oh. Minasya. Minasyai. Lepas tu. Minasyai. Syai bukan syai. Bukan syai. Syai. Okey, bukan syai. Syai. To buka mulut. To. Jangan muncung. Okey, buka. Okey macam tu. Macam tu Po. Okey. Po. Ni. Ni. Lepas tu ni tu dengan sabdu dengan ra kan? Nirra. Nirra. Jangan muncul mulut. Ra pun buka mulut. Sebab dia baris fathah. Okey. Nirra. Ra jangan muncul mulut sebut ra. Nirra. Jangan muncul mulut. Buka mulut saja. Nirra. Ra, cuba sebut buka mulut dan sebut ra saja. Ra. Macam tu. Nirrajim. Nirrajim. Jangan ra. Ra. Nirrajim. Nirrajim. Jangan ra sangat tebal lagi. Nirrajim. Okey, jadi bila kita sebut keseluruhannya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, kena sebut huruf tu Bu satu-satu. Kita tak mau sebut macam ni. A'udzu billahi hi tu dia jadi a'udzu billahi minasyaiton. Dia macam satu-satu dia sebut dulu dia. Okey. Boleh tahan juga nak buat ni pun baru satu ayat kan. Habis saya pun dulu nak sebut ra bismillah ra je kena sarah 2-3 malam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, syai tu baki sikit. Jangan syai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan syai. Bila nak sebut satu-satu tu kan, bila sebut semua macam betul, rupanya salah. Bila Abu cakap, baru aku perasan Abu cukong misai. Mana aku pernah ada misai? Baru balik KB ni cukong misai. Baru lepas sembelih lembu baru boleh buang. Okay. Mana ayat A'udzubillah? Cuba kau sebut ikut aku sebut. Kita tak payah share ni kita tengok kita punya mulut lah. Kita clearkan share ni. Kita tengok ni kena tengok saya dulu Sebab kita malam ni mungkin kita belajar isti'azah dengan basmalah je kot.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tengok tu kan. Perasan tak? Salmani muncul mulut. To, ro. Mana yang muncul? Dia tak Kena boleh. jauh sikit kot kamera ni. Dia kena kalau betul-betul sebut Hang tutup lampu ni. Hang tutup lampu tak nampak. ro. Kan? Lepas tu po, buka mulut je. Buka mulut. A'udzu bin A'udzu bil la hi hi minash minash syai syai po ta nir. nir Jangan muncul. Nirra. nirra Jangan muncul. Nirra. nirra Buka je. Ra. nirra. Ha. Buka Macam tu. nirra. Buka. Nirra. Bukan muncul. Nirraji. Nirrajim. Tapi lidah tu Betul. tak lekung lagi supaya dia bunyi tebal. Nirra. Nirrajim. Ni. Nirrajim. Ni tu cuba betul-betul. Ni. Bukan ni. Ni. Baru dia boleh macam. Baru dia boleh ambil lajak untuk ra tebal. Nirra. Nirrajim. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kontrol sikit shin, sya tu jangan muncul mulut. Tapi bunyinya tu dah bagus dah. Nirra ya, nirra. Nirra. Nirrajim. Ra tu buka mulut dan bagi tebal sikit lagi. Nirra. Nirrajim. Nirraji. Ra. Betul-betul ra. Nirrajim. Cuba pula Abu macam mana. Okey, sebab apa? Dalam ni para siapa dia yang menonton ni kan, kita boleh dengar orang baca. Dan kita merasakan bahawa aku boleh buat macam orang tu baca. Ataupun aku dah buat dah macam orang tu baca. Tapi sebenarnya bila kita nak tahu apa yang telah diucapkan oleh mulut kita sendiri tu, kalau kita nak tahu, rakamlah sendiri. Macam mana sebutan anda sebenarnya. Jadi, sebab bukan suatu benda yang kita rasa kita dah buat betul lah. Tapi sebenarnya tak. Jadi kat sinilah peranan pendengar untuk mengubah sebutan anda tu. Nak mengubah satu cerita. Tapi untuk membolehkan anda buat tu satu cerita juga. Macam contoh Salmani tadi. Yang lain tu bunyi dia tu dah macam okey dah. Tapi cara sebut untuk share kena kontrol lagi supaya tak muncul mulut. To pun jangan jadi to, dia nak muncul mulut juga. Ra kena kontrol juga, jangan muncul mulut juga. Ra. Bukan ro Bukan ro. Ra. Bukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. So kontrol lah macam mana kau nak kontrol pun Syah tadi nak jadi muncul-muncul lah. Tapi nanti latih lah. Betul Ustaz. Ni kena berlatih ni. Dia bukan suatu benda yang memang boleh macam tu dengar orang baca. Sebab tu kalau kita mendengar orang baca, kalau kita mendengar orang baca dan kita boleh buat dengan bagus, itu memang terror lah. Jadi tak ada kata kita dengar orang baca, kita buat
Melainkan kita baca, guru kena tengok betul-betul baru boleh buat. Okay. So Abu, pula sebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay, dekat sini Abu, macam tadi juga saya kata tadi tu, he mesti adalah sebut dia he. Jangan sebut a'udzu billahi. Perasan tak? Ni, apa ni? Sama ni. Perasan boleh tengok. Nanti kita boleh benda ni belajar sekali tau supaya bila orang baca kita boleh tegur ataupun kita boleh baiki. Sebab ilmu untuk baiki lain pula. Kan? Kalau tegur-tegur kan imam cakap pandai jadi imam. Jangan tegur imam Kancing dulu. gigi. Tengoklah kawan-kawan dulu. Habis sembahyang surau aku. A'udzu billahi A'udzu billahi minasy. Kat sini nampak Abu baca. La pun dia tak mau jadi buka. Dia mau jadi tarik. Sebab kita tak biasa lagi. Jadi sebenarnya kena buat. Bila. Bukan bila. Jadi bila bukan bila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rasanya susah. Bila kita nak baca dengan nak kawal orang kata apa? Nak berhati-hati tu. Betul. Sekarang ni apa yang anda kena buat adalah membaca dengan orang panggil tindakan terkawal. Bukan luar kawal. Conscious mind. Memang macam tu. Sekarang ni conscious mind lah. Sebab sekarang ni bila awak baca, anda baca, semua orang lah mungkin dia akan mengambil bacaan yang subconscious mind. Yang awak dah ada lama dulu. Jadi dia payah nak ubah benda tu. Melainkan kena praktis, kena buat dulu di conscious mind. Lepas tu kena ulang-ulang baru boleh pegang. Conscious mind tu ingat bila baris fathah buka. Bila baris bawah lepeh mulut. Bila baris depan muncul mulut. Lepas tu nak sebut dengan la, ba, ta. Kena ingat tu juga. Lepas tu nak sebut a'udzu bi. Bi tu betul bi bukan be. A'udzu billah. Kadang be tak sebut. Tak betul. Jadi tak tajam semua. Bi. Billah. Bil tu mulut memang kena kata apa? Senyum lah. B. Kita tak boleh macam a'udzubillah, billah. Dia tak tajam. Billah. A'udzubillah. A'udzubillahir Billah buka. Billah. Jadi macam mana nak buat ni sebenarnya? Untuk mula-mula ni, okey. Buka kan? A'udzu billah. Nak tukar kan? Billah. Hi kan? Mi na minasyai kan syai Nirrajim. Betul. Selalu sebelum ni saya kan tu kan ra. Sebelum ni ra. Abu ni dah ni. Abu kena semangat. Salman ni dia dah tu. Dia dah ada bunga-bunga, dia faham tu nak buat apa. Abu. Abu ni saya tak nampak kena lagi. Kena qada solat tu. Aku qada itu di Masjidil Haram. Dia kata kalau sembahyang sekali dia sama dengan 100,000. Tu buat sekali je lah dapat 100,000 lebih tau kita Macam mana? Nanti kita Abu dulu. Tadi Ustaz cakap, kita tak sempat baca Fatihah sampai habis. Saya pun fikir, takkan banyak sangat kan Fatihah pun.
Apa yang bukan Fatihah baru a'udzubillah. Bukan kata auzu. Lu dah sangkut nama. Ha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Ni saya kena betulkan Abu ni satu-satu. Sebab banyak benda yang nak ubah. Okey, cuba sebut. Kita habiskan Abu ni saja, kita berhenti lah. Okey, Abu sebut dulu. Sebut satu dulu. Sebut a. A. Okey, buka mulut tu. A. Okey, la a. La a. Okey, tu a tu. Ingat. A. Dia tak boleh save tak? Tu jadi susah. Okey, sebut a. Yang tadi. Okey. A. Au. Itu dah jadi a balik tu. Au. Ha. Okey. Tu Macam mulut betul. Zu. Okey, zu tu lidah antara gigi lah. Zu. B. Jangan jadi bear, jangan jadi apa-apa. B. Okey, cuba sebut tiga tu. A'udzu bi. Okey, macam tu. Tu baru boleh tajam. Billah. Billahi. Jangan muncul. Billahi. Okey, la tu buka mulut lagi. Okey dah. Billahi. Okey. Himi. Na. Okey. Nash. Syai. Syai. Pa. Bukan muncul mulut, buka. Pa. Itu muncul mulut juga. Bukan muncul mulut. Pa. To. Itu kan to. Pa. Cuba buka. Buka je. Cuba buka je. Buka biasa je. Buka macam kita buat dulu jari tadi. Pa. Buka. Cuba buka mulut macam buka ba. Pa. Tu muncul. Sebut ba. Ba. Pa. Ni. Senyum. Kenapa keras semua ni? Kehalang yang aku tak okey. Ada sumbat durian musangking. Ni. Nira. Bukan muncul juga. Buka. Ustaz, Nira. Abu macam saya mula-mula tadi. Nira. Ra bukan mulut. Ra. Jim. Jadi ingat tadi tu buka, muncung semua dengan hurufnya. Sekadar-kadar yang boleh ni. Sementara ni ke depan lagi kita ubah lagi lah. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, ubah sikit lagi. Syai. Okey. Nirra. Bukan niura, kan new. Nir. Terus dia pergi ke ra. Nirrajim. Nirrajim. Okey, cuba baca semua sekali. Baca satu-satu,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Banyak lagi ubah ke depan, belakang-belakang. Apa? Tapi tak apa, tapi dah faham kan? Jangan jadi new kan? Nirra. Terus angkat lidah je, jangan new. Banyak agak orang baca gitu tau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bunyi tu. Terus je angkat nirra. Jangan pergi ke lain, pergi terus ra. Nirra. Tu aku sebut nirra. Nirra. Macam tu. Tak pergi ke lain kan? Tadi tu pergi ke lain kan? Nak pergi ke wow lah, nak pergi apa kan? Nirra. Tu jadi pergi ke wow benarnya. Dia jadi masalah bila kita baca, kita rasa betul sangat dah. Rasa betul-betul Arab mengalah. Betul Bu. Tak kalau orang kalau dengar kan. Ni mula-mula saya sebelum belajar hari ni kalau dengar Bismillah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu salah yang tapi betul Abu. Kalau orang dengar, gila dia tuan Arab mana? Tuan Arab mabuk. Sebenarnya salah kan? Dia sebenarnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru kita tahu salah. Nanti dia akan dapat lebih. Tapi orang itu dah baru utama. Kalau dalam ni mesti tengok sama ya. Faham tak? Kena buat. Baru faham. Ra dengan ta. Dia senang dapat tu selama ni pasal dia jarang praktis. Dia jarang praktis tak salah. Mungkin juga kan. Sebab jarang praktis tak salah. Bila benda tu dah melekat, boleh tahan jugalah nak ni. Ni mesti baca Fatihah sebelum masa sembahyang ni dia jenis orang kita pun 2 nafas. So nanti korang kena berlatih tau. 4 minggu. Hari apa? Okay. Hari ni Rabu. Senin. So hari Senin kita jumpa balik. Apa ni? Praktis lah. Aku akan follow up kan ni. Kalau tidak nanti tak berjaya nanti kau orang boleh baca macam ni di hujung mati. Ni live pembelajaran. Jangan siapa-siapa share. Jatuh maruah. Aduh. Hilang maruah. Aduh. Aku tengok ustaz punya Facebook berapa orang share. Hanya aku tengok tadi. Kalau orang share aku tak boleh buat iklan tu. Tak ada. Mesti orang kata, budak ni yang tak erti baca Fatihah. Sebenarnya kan, jangan rasa macam tu tau. Dia macam ni. Sekarang ni kita cuba untuk yalah dengan ilmu yang sikit yang kita ada tu, kita cuba bagi dengan anda belajar di tengah-tengah ni, kita cuba bagi pelajaran ataupun bagi benefit kepada orang ramai. Sebab sekarang ni orang ramai pun boleh katakan kalau ikut survey daripada Roshamno dulu, aku pernah dengar dia cakap dia kan dia belajar ngaji kan sekarang kan. Dia kata boleh katakan dalam sendiri pun 90% orang Malaysia ni yang sebenarnya tak boleh mengaji ataupun boleh mengaji dengan tajwid tak betul, dengan sebutan tak betul. Yang boleh mengaji dengan tajwid tak betul pula, dengan sebutan tak betul pula. Yang tak boleh mengaji tu tak boleh mengaji lah. Maksudnya sini kita rata-rata lah, lain lah orang-orang guru-guru Quran ni lain lah mungkin kan, ataupun orang-orang yang memang dataran hebat ni bukan. Ni bukan untuk dia orang. Orang yang nak tengok kita ni memang orang-orang yang level-level yang kurang lah. Jadi ini adalah kesedaran untuk dia orang mengetahui bahawa selama ni aku ingatkan aku baca dah okey lah. Rupanya aku kena betulkan lagi lah. Macam tu. Tak, kalau yang tengok ni semua mu'alaf, saya okey lah. Betul Abu? Lagi aku share kat geng mu'alaf. Depa ada follow aku. Ada, kalau mu'alaf okey. Ni geng-geng kita
Kalau iklan Shopee aku naik, dia komen tu. Baca dah boleh belum? Mampu. Tapi tak apa, kau tunggu beberapa bulan lagi aku akan pandai kat. Oh. Ya. Jawab pula. Duk main lawan jawab pula kat komen iklan tu. Okey lah, engagement eh. Murah sikit kan? So, kita end dulu di Facebook ni Nanti kita nak sambung boleh sama tu. Jadi siapa-siapa yang merasakan bahawa pembelajaran kita kat sini ni bermanfaat, sila-silalah share ataupun sila-silalah watch together. Aku tak reti lah watch party ni. Watch party ke apa ke. Dan jangan lupa juga nanti video ni akan berada di YouTube channel saya, Ahmad Saifuddin. Boleh juga nak ulang tengok dekat sana. Okay. Lagi apa lagi Iklan-iklan lain tak ada. Sama ni, esok kalau aku sempat, aku akan singgah Shah Alam untuk ambil modul. Okey. Modul apa tu? Okey. Sama ni, kau tolong ambil kat dia sekali. Dia kerah dia tu. Dia kerah. Alah, dah. Hidup balik. Kena ambil sekali. Tolong ambil sekali. Bila aku nak jumpa hang? Nanti hampir meeting bagi kat bini aku. Mana ada meeting fizikal. Bini hang. Dia je, aku tak ada. Oh ya. Nanti kita bincang. Nanti kau ambil buku tu kemudian. Gaduh dalam ni pula. Dalam ni orang nak tutup Kata budak jadi nakal. semoga bermanfaat untuk anda semua. Belajarlah mengaji kerana Al-Quran ini adalah bukan buku biasa-biasa. Dia adalah kalam Allah, kata-kata Allah untuk pendorong hidup kita dunia akhirat dan untuk menjadi orang yang bertakwa. Bayangkanlah menyebut satu huruf daripada huruf Al-Quran pun mendapat 10 darjat, 10 kebaikan. Kan, ada kata lebih daripada itu lagi. Jadi, rugilah kalau kita tak nak baca Quran dengan betul. Okay, so itu sajalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Boleh tak aku selawat baca? Okey tak suara? Boleh jadi nyanyi ya? Okey. Dah. Alright, so kita jumpa lagi. Jangan lupa hari Isnin. Okay? Hari Isnin. Berapa bulan Hari Isnin, dia tak ada hari bulan. 10 hari bulan. Setiap Isnin dan Rabu. Sebenarnya. Setiap Isnin dan Rabu. Okay, so kita end this session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi